Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Rahmawati binti Akib selaku pengacara majlis pada hari ini. Selamat datang diucapkan kepada hadirin sekalian dan terima kasih diucapkan kerana mengikuti CME minggu ini. Untuk pengetahuan semua, CME ini adalah siri yang ketiga yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Teknikal Guru Expert Diagnostik Peringkat Kebangsaan. Program ini adalah kerjasama Jawatan Kuasa Teknikal Juru Expert Diagnostik Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan Malaysia Society Radiographer. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis pada pagi ini dijemput saudara Said Muhammad Syafiq untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbil yasir wa la tu'asir ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Said Muhammad Syafiq di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebelum saya menjemput penceramah kita pagi ini, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Beliau ialah Dr. Iza Nurzawani Cik Isa. Beliau merupakan pensyarah kanan Program Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi Pusat Kajian Diagnostik, Terapeutik dan Penyiasatan di Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini menjemput Dr. Iza Nurzawani Cik Isa bagi menyampaikan perkongsian bertajuk How to Write a Methodology. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih pengacara majlis. Boleh dengar jelas Okey. So sebelum saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi memberi peluang kepada saya lah untuk melakukan sedikit perkongsian pada pagi ini. Berkaitan dengan tajuk yang diberikan lah. So mungkin saya boleh share screen dulu. Dan saya juga berterima kasih kepada para peserta yang sudi menyertai talk kita pada pagi ini. Okay. Jelas skrin saya? Okay. So sebelum saya mulakan, mungkin saya boleh perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Iza Nurzawani binti Cik Isa. Bekerja sebagai pensyarah lah di program pengimejan diagnostik dan radioterapi di bawah Pusat Kajian Diagnostik, Terapeutik dan juga Penyiasatan di Fakulti Health Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia. So mungkin ada yang tak kenal, mungkin ada yang kenal kan, sebab saya baru saja bekerja dalam 3 tahun baru grad lah, PhD pada tahun 2018 macam tu. Okay, so ini tahun ketiga lah saya bekerja dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi memberi peluang kepada saya lah untuk melakukan sedikit perkongsian ni supaya dapatlah mungkin berkenalan juga dengan rakan-rakan di
clinical settings kan. Right. So tajuk yang diberi adalah how to write a methodology. Okay, salah satu komponen yang perlu ada dalam penulisan proposal, thesis maupun artikel. Okay. Alright, so sebagai pengenalan dulu, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut mungkin kita perlu mengetahui definisi metodologi itu sendiri. Okay, metodologi kajian ataupun research metodologi ni dia merujuk kepada sesuatu prosedur, teknik, cara yang kita lakukan untuk kita mencapai untuk kita mencapai objektif kajian, untuk kita menjawab persoalan kajian yang telah kita tetapkan sebelum kita sebelum kita melakukan sesuatu kajian lah. Okay, so dia melibatkan mengenal pasti cara you membuat pilihan, cara you proses data, cara you analyse you punya data. So semua ini berkaitan dengan prosedur dan teknik yang dilakukan sepanjang proses pengumpulan data, sepanjang you buat eksperimen kan untuk you mendapatkan hasil kajian. Okay, so saya yakinlah kita semua pernah come across dengan words materials and method. So materials and methods dia dalam satu lingkungan yang sama lah. Okay, sesetengah penulisan artikel dia punya heading tu adalah materials and methods. Sesetengah artikel ada heading dia methodology. So dia adalah berada dalam lingkungan yang sama. Okay, so materials dia merujuk kepada bahan, alatan, equipment yang kita gunakan dalam proses pengumpulan data. Okay, method macam biasalah, prosedur, teknik yang kita gunakan untuk proses pengumpulan data. Okay. Seterusnya, kita perlu juga membezakan antara method and methodology. Dia ada sedikit perbezaan tetapi dia berkait rapat antara satu sama lain. Okay. Kalau ikut daripada segi definisi secara teorinya, method merujuk kepada kaedah teknik yang kita penyelidik pilih, yang penyelidik gunakan untuk proses pengumpulan data, untuk kita jalankan sesuatu kajian tentang sesuatu topik. Okay. Manakala metodologi ni dia merujuk kepada kaedah yang kita lakukan secara sistematik supaya kita boleh menjawab persoalan kajian, bagaimana kita pemilihan kaedah teknik yang kita lakukan yang telah kita pilih. Okay, bagaimana sesuatu pengukuran dilakukan. So dia ada a systematic approach, okay, methodology. So odologi, perkataan odologi dalam the words methodology ini sendiri memberi maksud debate, bahas ataupun study lah. Okay, so maksud ini dia merujuk kepada bagaimana kita membuat perbincangan, bagaimana kita membuat perbahasan, justifikasi terhadap sesuatu kaedah ataupun teknik yang kita pilih untuk kita jalankan kajian kita. Okay, dia melibatkan step by step lah, approach step by step secara sistematik. Okay, kalau kita boleh gambarkan macam iceberg lah, iceberg. So methods ini dia tips of the iceberg. Okay, dia melibatkan small portions of the research methodology. Okay, meanwhile methodology ni dia lebih broad, dia lebih meluas dan bersifat lebih multidimensional concept. Okay, mungkin saya boleh bagi sedikit contoh lah untuk kita faham dengan lebih mendalam, okay, berkaitan dengan apa yang dikatakan dengan methods, apa yang dikatakan dengan metodologi.
contoh saya ambil satu permasalahan kajian. So yang ni my recent my current interest lah. Okay. Yang ni projek yang sedang saya jalankan. So apa problem yang saya lihat sekarang ni? Okay. Yang ni continuations of my projek PhD dululah. Okay. So apa problem yang kita nampak? Okay. Saya nampak problem adalah tahap pengetahuan dan tahap kesedaran dalam kalangan wanita hamil berkaitan dengan penggunaan yang selamat ultrabunyi prenatal sepanjang kehamilan. Okey. Yang ni masalah yang saya nampak. Okey, so apa objektif kajian saya secara ringkas ya? Objektif yang kajian saya secara ringkas adalah saya nak meningkatkan level of knowledge and awareness dalam kalangan targeted populasi saya, iaitu wanita hamil. Apa solution yang boleh saya rangkakan supaya saya boleh mencapai objektif kajian ni? Okay, so saya nak buat intervensi, satu approach secara intervensi lah supaya boleh mencapai objektif kajian. Okay. Bagaimana intervensi itu boleh saya jalankan? Okay. Ada dua cara. Saya boleh create educational module. So, educational module ni saya boleh create dalam bentuk video dan juga saya boleh create dalam bentuk brochure. Okay, satu melibatkan visual engagement, satu melibatkan comprehensive engagement. Kita rangkumkan dalam educational module. Okay, so yang ni kita nampak dia lebih tools lah, maksudnya kaedah. Okay, menggunakan tools video dan brochure. So yang ni kita rujuk sebagai method, kaedah yang kita gunakan supaya kita boleh mencapai objektif kajian kita ni dan secara langsung kita dapat menjawab kepada persoalan kajian kita. Okay, untuk kita develop atau mereka bentuk sesuatu modul, dia ada steps yang perlu kita ataupun langkah-langkah lah yang perlu kita ikut supaya at the end of the day, towards the end of my research nanti, modul yang saya hasilkan itu adalah valid dan reliable. Okay, so apa step yang terlibat dalam proses pembentukan sesuatu modul? Okay, so hasil pembacaan, hasil kajian perpustakaan, so kita dapat tahu ada few step yang kita perlu follow. Yang pertama sekali kita perlu develop the script of the video, kita perlu develop the content of the brochure. Okay, kena ada cara isi lah. So bagaimana cara kita nak develop content and script of the video tu? Again, melalui pembacaan kajian perpustakaan lah. Okay, so lepas dah dapat content and the script of the video tu, kita perlu pula melakukan validation supaya setiap konten, setiap informasi, setiap maklumat yang kita masukkan dalam educational module kita ni adalah sahih dan tepat. Okay, so bila dah dapat skrip, dah validate skrip, kita perlu pergi ke next stage pula, iaitu barulah kita boleh mereka bentuk video dan brochure itu sendiri. Okay, dalam bentuk video dan juga dalam bentuk, dah siap brochure, dah siap video, apa pula next step? Next step kita kena pula validate sekali lagi, tetapi validation ini dilakukan dalam kalangan populasi target kita, iaitu wanita hamil lah. So berbeza dengan step 1 dengan step 2 ni, validasi adalah validasi yang dilakukan adalah oleh panel of expert. Layak putih lah. Okay, mungkin peserta boleh mute-kan mikrofon ni sekejap. Okay. Validation yang kita lakukan dalam kalangan wanita hamil ni berbeza dengan step 1 dengan step 2. Okay, di mana validasi yang dilakukan pada peringkat ini adalah melibatkan
panel of expert. Okay, expert yang dalam bidang lah yang kita dah ikut spesifik kriteria yang telah kita tetapkan. So setiap step yang terlibat dalam pembangunan educational module ni, modul ini yang kita panggil sebagai metodologi. So dia ada systematic approach yang kita perlu ikut supaya kita boleh jalankan kaedah dan teknik yang kita nak lakukan sepanjang proses pengumpulan data dan seterusnya. Okay. So itu sedikit penjelasan lah antara method dan juga metodologi. Okay. So dalam kajian ataupun penyelidikan ni, kita sedia maklum metod, kaedah ni, teknik ni kita ada pelbagai kaedah, kita ada pelbagai teknik yang kita boleh pilih, kita ada pelbagai option yang kita boleh pilih. Okay. Kalau kita boleh ambil satu contoh untuk jalankan penyelidikan ni, macam kita nak macam kita nak menuju ke satu destinasi tau. Okay, contoh kita nak menuju ke Melaka. Okay, untuk sampai ke Melaka kita ada banyak option. Okay, bagaimana cara kita nak sampai ke Melaka tu, kita ada banyak pilihan. Kita boleh guna kereta, kita boleh guna Grab, boleh guna bus kan. So kita ada banyak option. Okay, kalau dari segi road pula ada juga option yang boleh kita buat. Okay, kita boleh sampai ke Melaka guna highway, ataupun kita boleh sampai ke Melaka kalau kita guna jalan dalam. Okay, maksudnya kita ada option dekat situ. Okay, bagaimana kita nak menentukan option yang paling baik untuk kita sampai kat Melaka tu. Okay, yang ni yang dijelaskan metodologi tadi. So kita kena membuat systematic approach supaya akhir nanti kita sampai juga dekat Melaka. Okay, so untuk mencapai systematic approach tu, kita ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi keputusan kita. Yang pertama, resources. Okay, yang kedua, time, masa. Yang ketiga, you punya expertise, okay, dan sebagainya. So ada beberapa faktor yang akan menentukan sama ada pilihan yang kita buat itu adalah pilihan yang tepat dan sahih lah. Okay, so untuk berbalik kepada nak sampai ke Melaka tadi, okay, kita kena tengok balik resources yang kita ada. Okay, kita ada kereta. Okay, bila kita ada kereta, kenapa kita nak pilih bas nak sampai ke Melaka kan? Kenapa kita nak pilih nak naik motor? Okay, sedangkan kita ada resources yang mencukupi, iaitu kereta, minyak pun ada, servis pun on time, so kita boleh pilih kereta. Okay, so kalau kita take consideration dari segi masa pula, kita nak cepat sampai ke Melaka, so kita boleh pilih jalan menggunakan highway lah, lebuh raya. So tak perlu guna jalan dalam yang bengkok-bengkok semua tu kan. Okay, so itu kita dah secara tak langsung bila kita dah buat justifikasi terhadap setiap pilihan yang kita buat untuk kita sampai ke destinasi. Okay, so dalam konteks penyelidikan sama juga, destinasi kita adalah kita nak mencapai hasil kajian yang menjawab kepada persoalan kajian dan juga mencapai objektif kajian kita. Itu hasil akhir kita. Okay, kita menjawab kedua-dua persoalan ni lah. Okay, menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif kajian. Okay, dalam proses nak ke peringkat akhir kajian kita tu, kita ada pelbagai pilihan dari segi metod, kita ada pelbagai pilihan dari segi alatan yang kita boleh gunakan, dari segi subjek yang kita boleh ambil sebagai sampel. Okay, tapi tidak kesemua pilihan ini menepati hasil kajian yang valid dan reliable. So oleh sebab itu kita perlu take into consideration beberapa faktor yang telah saya nyatakan tadi lah, dari segi resources, timing, dari segi mungkin dari segi dana kan, dari segi dana memainkan peranan yang penting lah dalam menjalankan sesuatu kajian.
dan juga dari segi expertise, expert kita, sama ada expert supervisor kita, expert dalam fakulti kita kan, okay, supaya kita boleh merujuk untuk mendapatkan sesuatu data yang valid, okay, dan reliable. Alright, so saya harap dapat sikitlah penjelasan antara methods and methodology. Okay, so secara rumus, secara kesimpulan yang in a nutshell ni, the methodology is describe how you will answer your research question, and dari segi method pula how what you do to collect your data. Alright, ada sedikit quote lah yang saya nak selitkan dekat sini, good, yang boleh kita kaitkan dengan being a good researcher. Okay, good designers design what they would design before they start designing. Okay, so kalau dalam konteks penyelidikan tu kita boleh aplikasikan quotes ni untuk menjadi good researcher. Okay, a good researcher yang bagus, dia akan melakukan planning dulu secara terperinci. Dia akan menetapkan dulu hala tuju kajian dia sebelum memulakan sesuatu kajian, supaya setiap kajian yang dilakukan, setiap proses pengumpulan data yang dilakukan, setiap pengukuran yang dilakukan adalah bersifat valid dan reliable, dan akhirnya menghasilkan hasil kajian yang tepat dan sahih lah. Okay. Sebab itu sebelum kita memulakan sesuatu kajian, okay, secara formal, kita perlu prepare proposal dulu, iaitu kertas cadangan lah. Okay, kalau you enroll as a student, sama ada undergrad atau postgrad, kan biasa kan you kena prepare satu proposal dulu. So function you prepare fungsi ataupun objektif you prepare proposal ni supaya you nampak hala tuju kajian you dengan lebih jelas. You dah boleh plan awal-awal. Okay. Makna kata lain, research itu akan lebih nampak teratur dan sistematik dengan adanya planning awal. Okay, so you tak boleh terus jump to, terus you dah dapat satu masalah you nampak terus you jump, you nak buat research, you nak buat kajian tanpa ada planning yang betul, planning yang tersusun dan sistematik lah. Okay. Juga saya nak tekankan juga, okay, walaupun kita, macam saya katakan tadi, kita perlu plan, kita perlu tetapkan hala tuju kajian, tapi bear in mind juga sebagai researcher kita kena sedar, okay, walaupun plan yang kita buat tu memang kita dah rangka sebaik mungkin, okay, tapi kita perlu sedar dalam penyelidikan ini terdapat beberapa ketidakpastian yang perlu kita jangkakan. Okay, jangan kita ingat bila kita dah plan A sampai Z macam mana kita nak buat research, kita boleh achieve 100% A sampai Z apa yang telah kita rancangkan, tak. Okay, there's a lot of uncertainties in research. So yang ni sentiasa yang saya ingatkan student saya lah. Okay, sebab saya tak nak macam bila dia buat proposal dah cantik, okay, dia dah plan macam mana nak collect data, apa subjek yang dia akan gunakan, dah cantik dah dalam proposal. Bila by the time dia nak collect data, so ada perkara-perkara yang mungkin berlaku, masalah yang timbul. So saya tak nak student saya down bila dia face benda tu. So sebelum mereka nak, masa mereka nak buat proposal tu, saya dah explain dah. Okay, dalam research ni you kena expect ada perkara-perkara yang perkara-perkara yang ketidakpastian yang mungkin you hadapi nanti later on, problem yang you akan you need to face, okay, as a researcher. Okay, what you need to do is bila you menghadapi masalah ini, by the time you nak collect data, you dapat masalah ini, apa yang dapat membantu semasa itu adalah you punya critical thinking. Okay, kalau kita boleh recap balik ceramah CME sebelum ni, dia ada mention tentang apa kriteria yang menjadikan seseorang itu adalah penyelidik yang bagus. So critical thinking is one of it. Okay, so bila you
menghadapi masalah, okay, let's say kata you nak ambil data menggunakan satu equipment, okay, untuk menjawab sesuatu objektif dalam you punya kajian. By the time you nak collect data, equipment tu rosak. Macam mana you nak mengganti, so dia nak tunggu equipment ni repair, you tahulah kan, bila nak tunggu repair kadang-kadang take long time. Okay, masa yang sangat panjang yang mungkin akan menyebabkan you punya kajian tergendala. Okay, takkan you nak tunggu, contoh nak ambil masa mungkin setahun nak tunggu dana lulus dululah. Okay, nak tunggu expert luar negara datang nak repair. So macam mana, you kena decide, you nak tunggu setahun ataupun you nak cari alternatif lain. Okay, this is when critical thinking play roles lah. Okay, so you kena fikir satu cara alternatif yang boleh menggantikan penggunaan equipment yang rosak tadi dengan satu kaedah pengumpulan data yang lain tetapi masih menjawab objektif yang sama. Okay, bagaimana you boleh buat? Again, you kena berpatah balik dalam proses research tadi. Okay, you kena buat balik kajian literature, you kena baca balik artikel, cari balik artikel, mana kaedah ataupun teknik yang boleh kita ganti sebagai alternatif tetapi masih menjawab objektif yang sama. Okay, seperti yang saya maklumkan tadi, dalam research kita ada banyak option kan, tapi cara kita pick satu option itu, kita dah buat sesuatu justifikasi. So bila by the time kita face any problem, kita ada banyak lagi pilihan lain yang boleh kita pilih sebagai alternatif. Cerita ni berdasarkan pengalaman sendirilah masa projek PhD dulu. Bukan kata satu, ada banyak jugalah problem, uncertainties yang kita perlu face. Okay, tapi at the end of the day, alhamdulillah berjaya mencapai objektif, berjaya juga jalankan kajian walaupun sebab saya masalah besar saya masa PhD dulu, saya tak ada grant, tak ada dana. Okay, tapi dari kita melihat sesuatu kekurangan tu sebagai something yang boleh demotivate you, why not you look at the kekurangan yang you ada tu sebagai you punya pemangkin untuk you terus maju ke depan. Okay, walaupun tak ada dana, you tengok ada resources lain. Okay, so masa tu faculty ada menawarkan sedikit bantuan lah, tapi dari segi resources yang guna pakai sama, maknanya student-student lain pun pakai, kita pun pakai. Okay, faculty boleh menawarkan bantuan dari segi itulah. Okay, so masa tu saya ada resources lain, saya dapat MyBrain, alhamdulillah. Okay, so saya guna kebanyakannya memang saya habis untuk research. Okay, sebab kita tak ada dana, kita tak ada grant. Okay, mungkin bukan rezeki lah masa tu. Okay, so tapi kita ada allowance lebih ni, kita boleh gunakan untuk research kita. Okay, kita portionkan sedikit sebanyak untuk research kita supaya kita cari alternatif terhadap apa yang kita kurang masa tu. So sebab tu saya cakap, bila tak ada dana nak buat research ni, dia adalah satu dana tu adalah satu satu faktor yang besar jugalah untuk you menjalankan sesuatu penyelidikan. Okay, luckily saya ada MyBrain. Okay, kalau saya tak ada MyBrain, mungkin kena critical lagi lah untuk memikirkan apa alternatif lain. Okay, so yang saya nak emphasizekan dekat sini adalah sebagai researcher, you kena expect uncertainties, you kena expect akan ada problem yang akan arise semasa proses pengumpulan data nanti. Okay, supaya you tak down nanti. Okay, ada student I bila dah sampai nak collect data, tak boleh, datang jumpa I muka dah monyok-monyok kan macam tu. Okay, so kita tak nak lah that kind of attitude. You boleh rasa down sekejap, tetapi jangan terlampau lama, take too much time untuk you rasa down. So better you ambil masa tu untuk you cari alternatif lain untuk menggantikan masalah yang you hadapi itulah. Okay, alright, so sedikit mungkin kita boleh tengok sedikit terminologis lah yang diguna pakai dalam research. Okay, sebelum kita masuk dengan lebih dalam supaya pemahaman kita lebih mendalam.
Okay, bila kita dah masuk dengan secara detail mengenai metodologi ni. Okay, so terms-terms yang biasa digunakan adalah apa yang saya senaraikan dalam slideshow saya, presentation saya pagi ni tak menyeluruh. Okay, saya ambil terms yang bagi saya penting lah untuk kita tahu sebagai seorang penyelidik. Okay, so variables, mungkin dah ramai antara kita memang dah biasa dengar pun variables ni. Okay, variables ataupun boleh ubah lah. So dia merujuk kepada kriteria yang boleh berubah-ubah dalam yang boleh take different values. Okay, for example age, height, income dan sebagainya lah. Okay, so dalam variables ni kita ada dua jenis variables, iaitu independent variables dan juga dependent variables. Okay, yang ni sebagai penyelidik memang kita kena tahu bezakan apa itu independent variables, apa itu dependent variables, supaya nanti bila kita list down ataupun bila kita nak kita punya objektif, so kita boleh construct dengan baik. Kita boleh aturkan apa independent variables kita, apa dependent variables kita. Dan satu lagi, bila kita nak buat data analysis nanti, okay, so kita kena tahulah apa bahan yang kita nak uji, apa bahan yang kita nak lihat kesan. Okay, independent variables, so daripada namanya pun kita dah tahulah independent, so dia berdiri sendiri. Maksud kata lain, value variables ini adalah tidak terjejas dengan value variables yang lain. So yang ni kita merujuk kepada cost lah. Okay, cost ataupun punca. Okay, dependent variables maknanya dia bergantung. Okay, values dependent variables ini akan berubah sekiranya terdapat perubahan yang kita lakukan terhadap independent variables kita. Dalam erti kata lain, dependent variables ni efek lah ataupun hasil yang you nak tengok nanti, hasil daripada eksperimen ataupun kajian yang you lakukan. Okay, so ambil contoh balik dengan projek saya tadi. Saya nak ukur respondent level knowledge and awareness. Okay, yang level of knowledge and awareness ini adalah saya punya dependent variable, yang mana level of knowledge and awareness ini boleh berubah bergantung kepada intervention yang saya nak jalankan tadi. Okay, mungkin level of knowledge and awareness kalau bagi peserta yang tak melalui intervensi tadi tu, bila akhir kajian poor. Okay, level knowledge and awareness dalam kalangan responden saya yang melalui intervensi, maknanya yang membaca brochure, yang melihat video tadi tu, dia punya level of knowledge and awareness meningkat. So dia berubah bergantung kepada independent variable saya, iaitu intervensi tadi. So apa itu intervensi yang saya jalankan adalah educational module yang terdiri daripada video dan juga brochure tadi. Okay, alright, so selain independent variables, ada satu lagi faktor, iaitu confounder ataupun confounding factor. Okay, confounder ataupun confounding factor ini dia adalah sesuatu variable selain daripada independent dan dependent variables yang akan memberi efek kepada dia adalah something selain daripada independent variable kita yang akan memberi efek kepada bacaan dependent variables kita. Okay, so confounding factor ni adalah something yang you kena jaga, yang you kena take into consideration bila you plan for your kajian. Okay, ambil balik contoh saya tadi. Okay, kita nak tengok level of knowledge and awareness. Okay, peningkatan, sama ada peningkatan ataupun statik, dia bergantung kepada intervensi kita. Selain daripada intervensi kita, level of knowledge and awareness ni responden juga boleh acquire melalui sumber lain. Apa sumber lain yang boleh adalah contohnya internet, buku ataupun artikel-artikel. Okay, selain daripada modul intervensi yang kita nak jalankan ni. So additional reference ni, internet, buku ni yang kita panggil sebagai confounding factor ataupun confounder. Okay, sebab dia boleh effect kepada level of knowledge and awareness ni. So kalau kita tak jaga confounding factor ni, kita tak limitkan the involvement of the confounding factor ni, kita tak boleh at the end of our research tu, kita tak boleh nak claim that a level of knowledge and awareness among pregnant women meningkat disebabkan
solely disebabkan oleh educational module yang kita bangunkan. Walhal dalam masa proses pengumpulan data tu, responden ambil maklumat daripada sumber lain, bukan bergantung harap kepada kita punya modul. Okay, sebab itu confounding factor ini memang you tak boleh nak eliminate 100%, tetapi you perlu cuba minimize as much as possible. Okay, you kena minimize kan. Okay, kalau research you melibatkan eksperimental lagi you kena jaga confounding factor ni ataupun confounder. You tak nak apa yang you uji tu dengan hasil kajian tu hasil kajian tu tidak melambangkan apa sebenarnya yang you ukur. Okay, disebabkan oleh confounding factor ni. Right. Okay, next, study design ataupun bahasa Melayu reka bentuk kajian. Okay, reka bentuk kajian. So yang ni perlu juga you tahu bagaimana ataupun strategi untuk you control and manipulate you punya variables untuk menjawab persoalan kajian berkaitan dengan cause and effect tadi lah, relationship antara independent variables dan dependent variables. Okay, dua major paradigma utama dalam penyelidikan adalah kuantitatif dan juga kualitatif. Okay, yang biasa kita guna dalam bidang health science, dalam bidang medik semua ni biasa kita akan guna yang berbentuk yang bersifat kuantitatif lah, yang kita boleh quantify, okay, yang melibatkan number lah, yang pengukuran sesuatu itu boleh dilakukan. Okay, so kuantitatif ini kebiasaan memang melibatkan jumlah sampel ataupun subjek yang besar. Okay, dia bersifat hasil kajian tu you boleh generalizekan terhadap sesuatu populasi. Okay, manakala kualitatif ni dia lebih bersifat mendalam, detail. Okay, instead of you nak generalizekan terhadap sesuatu populasi. Okay, yang ni kuantitatif kita lebih nak generalizekan terhadap satu populasi, tapi kualitatif ni dia lebih nak merungkai sesuatu persoalan itu, mendapatkan maklumat secara lebih mendalam. Okay, sebab itu kualitatif study ni sampel yang digunakan tak banyak. Okay, kalau you guna sampel, 3 sampel pun dah cukup. Okay, 3 sampel, let's say 3 responden dah cukup. Okay, tetapi setiap responden ni you kena ambil maklumat, you kena kaji sedalam-dalam yang boleh untuk setiap ketiga-tiga ni. Okay, sebab you punya objektif bila you buat kualitatif, you tak nak generalizekan hasil kajian you terhadap populasi, tetapi lebih nak mendapatkan maklumat secara sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya. Okay, so kualitatif study design ni biasa dilakukan oleh dalam bidang social science lah. Okay, alright, next kita ada reliability and validity. So yang ni pun penting je juga untuk you tahu. So apa beza kedua-dua ni? Reliability ni dia merujuk kepada consistency sesuatu pengukuran yang you lakukan sepanjang data collection you. Okay, so macam mana result yang you hasilkan tu boleh dihasilkan semula berulang-ulang kali under the same condition, masih memberikan nilai yang sama, konsisten, nilai yang konsisten. Okay, meanwhile validity dia merujuk kepada ketepatan, accuracy sesuatu pengukuran yang dilakukan. So maksud kata lain, you nak tengok adakah result yang you hasilkan itu betul-betul menjawab apa yang patut dia ukur. Okay, kalau you tengok gambar rajah dekat sini lah, okay, akan menerangkan sedikit tentang reliability and validity. Okay, so let's say you ada satu papandat papandat ni, so you baling, you kena dekat sini. Okay, tapi setiap kali you baling anak panah dat ni, you baling cara you baling konsisten, tetapi dia tidak tepat, dia tidak accurate dekat tengah-tengah ni. So yang bila kata you macam ni, you boleh kata ini adalah reliable sebab konsisten, you punya baling dat tu konsisten, tapi dia tidak tepat, it is not valid. Okay, so kalau gambar rajah kedua ni, you boleh nampak dia nak kata sasar jauh pun tak, dia masih dalam lingkungan yang kedua ni.
So boleh kata low validity dan low reliability. Okay, so dia tak tepat kena pada tengah butang, pada tengah sasaran, tetapi nak kata jauh menyimpang pun tak juga. So dia ada low validity and low reliability. Okay, so untuk yang ni dia not reliable, okay, sebab dia scattered, okay, tak consistent dan tak valid juga, tak accurate juga, terkena pada betul-betul ni. Okay, bila yang ni baru yang kita kata reliable and both valid, sebab dia consistent, semua berada dekat sini, tak tersasar jauh dan juga hampir-hampir tepat lah, valid lah. Okay, so reliability and validity ni penting untuk kita nilai tentang kita punya kaedah dan teknik, okay, dalam kita punya research. Okay, next, population and sampling. So population ini populasi lah, so dia group of individu ataupun institution ataupun objects yang kita gunakan yang kita yang mempunyai karakteristik yang sama that is interest to a researcher. Okay, so sampling adalah representative portion from the target population. Okay, ambil contoh projek tadi, so populasi saya ataupun targeted population saya adalah wanita hamil. Okay, so bila saya nak jalankan kajian terhadap wanita hamil, okay, bukan kata nak jalankan kajian terhadap wanita hamil dalam Malaysia pun saya tak mampu, apatah lagi saya nak jalankan kajian terhadap wanita hamil dekat Selangor pun tak mungkin saya boleh ambil semua maklumat daripada kesemua wanita hamil dalam Malaysia ni. Okay, so apa yang boleh kita buat adalah itu yang kita panggil sebagai kita nak generalizekan hasil kajian tu dengan kita membuat sampling. So sampel ni kita ambil beberapa individu untuk kita jadikan subjek, tetapi masih lagi dalam lingkungan targeted populasi kita. So at the end of our research ni, sampel yang kita ambil ini boleh boleh memberi hasil kajian yang kita boleh generalizekan terhadap targeted populasi kita tadi. Okay, so ada methods dan kaedah lah untuk cara bagaimana kaedah kaedah pensampelan dilakukan. So nanti kita akan tengok seterusnya. Alright, so masuk kepada part yang penting, iaitu apa konten yang perlu ada dalam method section, dalam methodology section, dan macam mana writing style yang patut you buat. Okay, so dari segi structure, daripada konten yang perlu ada dalam metodologi ni telah saya senaraikan 1 sehingga 5 lah. Okay, you kena describe your punya reka bentuk kajian. Okay, penting. Termasuklah subjects yang you gunakan, dari segi ethical issues, dari segi whether you use qualitative ataupun quantitative. Okay, nombor 2, you kena explain setiap materials yang you gunakan, equipment yang you gunakan, you kena senaraikan. Lepas you senaraikan, you kena explain how cara you menggunakan materials dan juga equipment ni, dan bagaimana preparations of the materials yang digunakan tu. So you kena ingatkan tadi, you kena cerita secara teratur dan organized. Okay, then you kena describe the research protocol. Number 4, you kena explain cara you mengambil bagaimana sesuatu pengukuran dilakukan dan bagaimana sesuatu perkiraan dilakukan. So you kena cerita dengan details lah, dan akhir sekali you kena menjelaskan apa statistical analysis yang digunakan, statistical test yang digunakan untuk you menganalisa data. Okay, so kelima komponen ini, kelima structure ni, elemen ni perlu ada dalam methodology section kita, method section. Okay, segi penulisan pula, dalam penulisan saintifik perlu diingatkan ia perlulah bersifat terus, direct dan juga tepat, direct and precise. Okay, supaya kita boleh memberi pemahaman yang jelas dan nyata terhadap reader dan juga examiner. Okay, so you perlu elakkan ayat-ayat
ayat-ayat majmuk, you perlu elakkan ayat-ayat yang berbunga-bunga, okey, dan you juga perlu elakkan penggunaan ataupun explanation terhadap sesuatu elemen yang tidak penting. Okey, sebab you kena direct dan precise supaya jelas dan nyata terhadap pembaca, reader dan juga pemeriksa. Okey. Dan juga and using correct tenses. Okay, using correct tenses. So seperti yang saya maklumkan tadi, bahagian metodologi ni kita perlu masukkan dalam proposal, thesis dan juga artikel. Okay, kita sedia maklum proposal adalah di peringkat awal kajian kita di mana kita tak jalankan lagi kajian kita. Belum lagi, kita baru nak merangka, nak merancang kita punya kajian. So correct tense yang you patut gunakan adalah future tense. Okay, so sebab kalau you tengok item 1 hingga 5 ni saya ada buat dua pilihan, will be iaitu future lah, future tense sebab you tak buat lagi kajian. So yang ni future tense you patut guna dalam you punya proposal. Okay, dalam you punya thesis ataupun artikel, maksudnya bila you dah ada thesis, you dah nak buat you punya artikel, maksudnya you dah jalankan kajian you. Okay, so the correct tense that you should use is past tense. Okay, benda ni nampak simple, tenses kan, nampak simple tetapi sangat penting. Okay, sangat penting untuk you menggunakan the correct tenses sebab dia, you know, dia bagi satu impression, the first impressions for your reader and examiner especially. Okay, kalau dia baca you punya proposal pun is not in good writing style, kejap past tense, kejap present tense. So dia punya impression nak baca pun macam dah lemau dah kan. So itu saya kata nampak simple tetapi dia memberi impact yang besar sebenarnya terhadap reader dan juga examiner. Okay. Dan juga last kali you kena present all the elements, yang inilah item 1 dan 5 ini dalam method section secara clear, jelas, logik dan juga you kena susun mengikut kronologi supaya bila kita baca you punya proposal ke artikel ke, kita boleh follow apa yang you cuba nak sampaikan, apa yang telah you jalankan. Okay, sebab tu untuk student I juga I selalu emphasizekan dari satu perenggan ke perenggan yang lain, walaupun dalam literature review ke introduction ke, you kena ada continuation tau, daripada satu perenggan ke perenggan yang lain. So, you tak boleh nak terus jump dari satu topik, subtopik kepada topik yang lain. Nanti reader akan lost tau. You akan lost apa you nak buat sebenarnya ni, especially bila you nak explain tentang metodologi you ni. Okay, bila especially examiner dia tak faham apa yang you cuba nak buatkan tu, itu akan menimbulkan masalah lah. Okay, proposal you tak lulus ke atau sebagainya, atau you kena represent proposal ke, kan? Okay, so benda-benda ni penting lah untuk you terapkan dalam penulisan metodologi tu. Nampak simple tapi dia memberi impact yang besar. Okay, kalau kata you ada melibatkan proses pengumpulan data yang banyak, okay, you ada few stage. Kalau macam tadi projek tadi nampak tak ada validasi, so validasi ada oleh dua kumpulan yang berbeza pula. So apa yang you boleh lakukan adalah you boleh pecahkan kepada subheading, okay, mengikut subtopik yang bersesuaian lah. Okay, you boleh pecahkan development by a panel of expert, validation by a panel of expert, validation by the targeted population. So you boleh pecahkan mengikut subheading. Okay. Alright, so kita pergi kepada research design, reka bentuk kajian. Okay, so saya dah nyatakan tadi kita ada dua payung besar lah, okay, kuantitatif dan juga kualitatif. So dalam di bawah payung kuantitatif ni ada pelbagai pilihan reka bentuk kajian. Okay, boleh follow ada pelbagai bentuk reka bentuk kajian dalam kuantitatif, dan kualitatif ada numbers of research design. Okay, again apa yang saya masukkan dalam saya punya presentation hari ini tak semua, saya ambil yang mungkin quite common lah, yang biasa kita jumpa dalam kita punya bidang. Okay, so yang pertama reka bentuk cross sectional, keratan rentas.
cross sectional. So cross sectional ni dia provide snapshot of the outcome and characteristic associated yang kita lakukan dalam satu jangka masa yang sama. Okay, so dia memberi hasil kajian untuk you tahu tentang prevalence tentang sesuatu fenomena, situasi ataupun problem. Okay, sebagai contoh artikel dekat sini dia nak mengkaji radiographic hand OA, okay, dengan serum level of osteocalcin. Okay, kalau you baca dalam abstract, so you boleh nampak the study population adalah melibatkan tubations bangsa tubations di Russia kan. So dia melibatkan this kind of population dan dalam jangka masa yang sama at the same time. Okay, so yang itu yang kita maksudkan dengan cross sectional study. So you nak mengkaji secara rentas terhadap populasi target you. Yang kedua, pre and post test. So yang ni berkait rapat dengan projek tadi itulah, project intervention tadi. Okay, so this kind of research design is most appropriate design untuk you measure sesuatu impact ataupun effectiveness, keberkesanan sesuatu modul, sesuatu program yang dibangunkan. Okay, so dia carry out the same process as cross sectional study, maknanya you dah ada targeted population you nak cross section you punya you punya targeted population, tetapi you ada intervention yang you jalankan sepanjang proses pengumpulan data tu. Okay, yang dimaksudkan pre and post ni maksudnya you mengukur sesuatu sebelum dan selepas you menjalankan intervensi. Okay, so contoh lain yang I kepilkan dekat sini adalah targeted population dia adalah radiographers. Okay, so intervensi yang dilakukan adalah dia mengenakan e-learning course. So dia nak tengok dari segi perception, knowledge and behavior assessment. Okay, so dia akan ukur perception, knowledge and behavior assessment ni sebelum dia perkenalkan e-learning courses terhadap radiographers, dan dia kenalkan e-learning courses, dan selepas radiographers mengikuti e-learning course tu kembali perception, knowledge and behavior. Okay. Okay, kalau contoh session kita hari ni, kalau kita nak buat pre and post test pun boleh. Okay, maksudnya kita sediakan satu questionnaire, kita bagi dekat you all jawab sebelum you dengar CME lah. Sebelum you dengar CME, you jawab dulu questionnaire. So kita boleh analyse lah tahap pengetahuan, tahap persepsi you. Okay, then you dengar CME. Selepas you dengar CME, kita bagi balik you punya questionnaire yang sama untuk you jawab selepas you mendengar CME. So nanti kita akan boleh buat comparison pre and post intervensi. Okay, next kita ada longitudinal study. So longitudinal study dia berbeza sedikit dengan pre and post test. Kalau pre and post test tu biasanya kita lakukan dalam jangka masa yang pendek sikit. So kita tak nampak sangat pattern of change tu. Okay, pattern of change, bentuk perubahan yang berlaku tu yang berkait rapat dengan masa kita tak nampak sangat. Okay, so bila kita buat longitudinal study, baru kita boleh nampak, kita boleh determine the pattern of change in relation to time. Okay, so kalau you tengok artikel contoh yang saya ambil dekat sini ni, okay, dia still buat intervensi. Okay, maksudnya dia still buat pre and post test, tetapi dia melibatkan jangka masa, sesuatu jangka masa. Okay, so kat sini dia letak 6 months post intervention, 12 months dan juga 24 months post intervention. So dia lebih longitudinal study lah, melibatkan sesuatu tempoh masa. Okay, untuk this kind of study, satu perkara yang perlu kita ambil kira adalah confounding factor tadi. So bagaimana you boleh limitkan ataupun macam mana you boleh you boleh orang kata
You boleh limitkan confounding factor tu supaya at the end of the day bila you kira attitude ni, bila you mengukur attitude student radiographer ni adalah betul-betul disebabkan oleh intervensi yang you lakukan dan bukan disebabkan oleh additional reference yang lain. Yang ni yang perlu dititik beratkan lah bila you melibatkan longitudinal study. Okay. Alright, next retrospective study. Okay, kita ada retrospective study, kita ada prospective study. Retro, so zaman silam kan retro. Okay, so dia merujuk kepada investigation of phenomena, situation or problem that has happened in the past. Okay. Dalam arti kata lain, bila you dah tetapkan hala tujuan kajian you, data-data tu semua dah ada dah. Dah tersedia, dah ada. Tetapi yang data yang ada tu pada mulanya bukan dilakukan untuk tujuan research you. Dia dah lakukan mungkin sebab memang itu daily routine, sesuatu clinical setting kan. Memang, okay, kalau ikut contoh dekat sini, dia nak tengok radiation dose from CT. Okay, so tapi dia nak buat approach retrospective study. So dia just ambil radiation dose CT yang dah sedia ada, yang telah patient-patient yang kita dah buat pada masa lepas tu, dia just extract the data saja dan dia kaji. Itu yang dimaksudkan dengan retrospective study. Okay. Next, prospective study, maksudnya in future lah. Tadi retro, masa silam, prospective study, masa hadapan, future. Okay, so prospective study dia berkait rapat dengan experimental, biasanya experimental study. Okay, contoh kat sini dia nak tengok, dia nak tengok low dose protocol dengan miscentering. Okay, so dia kena jalankan kajian tu, jalankan kajian dulu baru dia dapat data. Okay, so dia buatlah eksperimen, buat eksperimen baru you dapat bacaan dos dan sebagainya, apa yang you nak uji, apa you punya dependent variables dan sebagainya. Okay. Alright, next qualitative study. So yang ni saya dah explain sedikit tadi lah, qualitative study. So biasanya kita gunakan social science lah, biasa banyak menggunakan bentuk-bentuk secara qualitative study. Okay. Then the next item yang you perlu adalah ethical approval. So ethical approval bila you working with human or animal subjects, wajib ada. Okay, dalam proposal you wajib mention kepada siapa yang perlu you dapatkan ethical approval. Dalam thesis dan juga artikel you wajib you letak the ethical approval that has been obtained. So you kena clearly stated dalam tu. Okay. So kena dapatlah declaration supaya penggunaan human dan animal sebagai subjek ni adalah diguna dengan secara beretika. Okay. So kalau tanpa ethical approval, there is no project you can conduct yang melibatkan human dan juga animal subject. Okay. Seterusnya sample and subject. So pemilihan sampel dan juga subjek, you kena explain juga kan tadi 5 item tu, ingat kan? Okay. So kalau melibatkan human subject, descriptive data should be provided. Okay. Dari segi demographic profile, yang ni penting. You secara general tentang latar belakang subjek you. Okay, dari segi contohnya dari segi umur, gender, okay, yang berkait rapat dengan you punya hasil kajian lah. Tak semua demographic profile you kena masukkan, tak. You kena tengok apa yang betul-betul relevan dengan you punya persoalan kajian dan objektif kajian. Okay, meanwhile kalau melibatkan animal subject, you kena list downkan dia punya species, weight, strain, sex and age. Okay, you kena ada macam orang kata, kena ada ID lah, tanda nama untuk you punya subjek. Okay. Alright, so untuk human subject biasanya pemilihan dilakukan berdasarkan inclusion criteria dan exclusion criteria. Okay, inclusion criteria maknanya kriteria yang you dah senaraikan untuk you pilih sampel
mengikut you punya hala tuju kajian. Okay. Jadi diingatkan inclusion criteria dan exclusion criteria dia bukan opposite to each other. Makna kata lain, contoh saya punya inclusion criteria, saya nak wanita hamil yang tahu berbahasa Melayu dan Inggeris. Okay. So saya tak boleh letak exclusion criteria saya wanita hamil yang tidak tahu berbahasa Inggeris dan berbahasa Melayu saya letakkan sebagai exclusive criteria, bukan. Dia tidak opposite antara satu sama lain. Exclusive criteria ni dia masih lagi dalam you punya targeted population, masih lagi menepati masih lagi dalam you punya kriteria sampel, tetapi ada beberapa kriteria yang menyebabkan you tak boleh ambil dia sebagai subjek. So contohnya wanita hamil yang mempunyai penyakit yang ataupun condition yang tidak stable lah, contoh. Okay? Ataupun wanita hamil yang tidak memberi konsen untuk menyertai kajian ini. So yang tu you boleh letak sebagai you punya exclusive criteria. Okay. Sampling size. So bagaimana you nak kira you punya sample size? You nak tahu sampel yang you ambil tu, bilangan sampel yang ambil daripada targeted population itu adalah mencukupi untuk you menghasilkan hasil kajian yang valid dan reliable. So ada cara dia dengan melakukan perkiraan lah. So kita ada beberapa formula G-power lah apa semua. So you kena ambil formula yang betul-betul fits with your punya hala tuju kajian. So saya cadangkan ataupun saya nak emphasizekan dekat sini, apa-apa yang melibatkan dengan statistik, you should always refer kepada statistician sebab dia yang expert. Even saya melibatkan pelajar, saya akan minta pelajar buat temu janji dengan statistician, bincang apa formula yang sesuai untuk you guna untuk you kira sampling size, berapa sampel yang patut you ambil supaya result nanti kita boleh generalizekan kepada terhadap populasi target kita. Okay, so setiap fakulti dalam universiti yakin akan ada dedicated statistician yang you boleh rujuk. Okay, selain sampling size calculation, untuk you tentukan data analysis nanti pun perlu rujuk statistician, okay, supaya pemilihan statistical test yang you gunakan adalah tepat, okay, supaya result yang dapat hasilkan adalah valid. Okay, so saya pergi cepat sikit dah pukul 10. Sampling method ada cara macam yang saya mention tadi, you ada cara untuk you lakukan kaedah persampling. So you ada probability sampling, you ada non-probability sampling. So probability sampling ni makna kata semua individu dalam targeted population mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek. Okay. Sebagai contoh simple random sampling, yang ni you rawak je, you ambil secara rawak tapi masih lagi dalam targeted population. Okay, you just pilih secara rawak. Okay, systematic sampling, you memilih subjek secara sistematik. So you, contohnya you dah meletakkan regular interval. Setiap antara 3 orang saya akan pilih, 3 orang saya akan pilih, 3 orang saya akan pilih. You dah susun intervals, okay. Stratified sample, you dah bahagikan population kepada subgroup yang berlainan mengikut ataupun kita call sebagai strata lah, mengikut spesifik karakteristik. Contoh daripada segi umur, daripada segi pekerjaan sebagai contoh. So you dah group kan, so you ambil seorang atau 2 orang daripada setiap subgroup ni sebagai you punya sampel dengan objektif supaya you boleh sampel yang you ambil tu you dah kira cover untuk the whole population yang ada different background. Okay, cluster sampling adalah bila you buat subgroup tapi setiap subgroup ni mempunyai karakteristik yang sama. So instead of you pilih seorang daripada setiap subgroup, you ambil the whole subgroup tu sebagai you punya sampel. Okay, maknanya you ambil group kedua, semua group kedua you ambil, group ketiga, semua group ketiga you ambil. Okay, kalau berbeza dengan stratified ni, you ambil seorang, 2 orang atau 3 orang daripada setiap group. Yang ni you ambil the whole group, subgroup. Okay, next non-probability sampling, yang ni pemilihan sampel secara tidak rawak lah. Okay, so you ada convenience sampling, merujuk kepada you memilih sampel yang it is most accessible to you.
Okay, contoh I nak tengok I punya targeted population contohnya pelajar. So convenience sampling I maksudnya I ambil pelajar-pelajar I je sebagai sampel sebab senang, reachable. Kan? Okay, so yang tu yang dimaksudkan convenience sampling lah. Okay, voluntary response sample maksudnya subjek tu sendiri yang volunteer nak join kita punya research, tetapi masih lagi lah dalam targeted population kita. Okay, purposive sampling. So yang ni banyak yang kita gunakan lah. Purposive sampling maknanya kita merujuk pada judgement sampling. Okay, maknanya dia melibatkan kita punya expertise sebagai researcher yang menetapkan siapa yang kita nak ambil sebagai sampel ataupun subjek. Okay, last sekali snowball sample, snowball lah kan, bola salji tu. So dia recruit responden yang lain. You dapat satu responden, so responden you ni akan recruit kawan-kawan dia yang lain. So recruit lah, akan recruit responden atas responden yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan snowball sampling. So towards the end you dapat satu snowball, you dapat satu sampel yang besar. Okay. Alright, next data collection. So yang ni saya dah explain secara general tadi. The process of your punya data collection, pengukuran yang dilakukan. So semualah yang melibatkan you punya step systematic approach of your punya metodologi tadi. Setiap step, setiap stage yang terlibat dalam proses pengumpulan data. Okay, so saya nak tekan kat sini, kalau studies yang melibatkan haiwan, so detailed description you must provide in terms of the sedation, anesthesia, the route of administrations, bagaimana you prepare you punya animals. Okay, so selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Okay, tetapi jangan sampai elemen yang tidak penting pun you masukkan, tak. You pilih yang penting lah untuk you masukkan. Okay, so kalau study yang melibatkan equipment, drug, okay, so you kena masukkan generic drugs name, the manufacturer, concentration dan sebagainya. Okay, kalau equipment macam biasalah you kena masukkan provide the manufacturer and generation details. Okay, sebagai contoh, okay, dalam artikel, so you boleh tengok kalau you guna mesin CT, so CT berapa slice yang guna, generation ke berapa, okay, apa manufacturer, siapa manufacturer dia. So you kena letak detail macam tu lah. Kalau animal jenis apa yang kalau you guna arnab jenis apa yang you gunakan. Okay, kalau boleh breeder, okay, breeder information details you masukkan. Okay, yang ni contohlah I letak kat sini. Right, so next, last part adalah data analysis. So data analysis you kena letakkan kalau dalam proposal apa statistical analysis yang you rancang nak buat yang boleh menjawab objektif kajian you. So kita ada pelbagai pilihan statistical analysis. So nanti dalam CNE akan datang akan dijelaskan dengan lebih terperinci lah tentang statistical test, apa yang sesuai. Okay, sama ada parametric test ataupun non-parametric test. So parametric test ni lebih you perlu lakukan sekiranya data you normal. Kalau tak normal then you ada alternatif iaitu non-parametric test. Okay, again untuk data analysis you perlu buat bacaan sendiri. Okay, you boleh refer previous article tapi at the end of the day you kena juga refer statistician. Okay, untuk you dapatkan betul supaya you boleh confirm yang test yang you gunakan adalah valid. Okay, so sebab ada case bila I tanya kenapa you guna statistical test ni, okay, dia jawab dia refer kepada previous article. Okay, you boleh refer previous article yang mungkin mempunyai objektif yang hampir sama dengan objektif kajian you, tetapi ada faktor-faktor lain yang mungkin berbeza yang menyebabkan pemilihan statistical analysis yang tepat juga berbeza. Okay, kalau dia guna ANOVA tak semestinya you boleh guna ANOVA. You kena tengok juga berapa bilangan group yang you ada. Okay, kalau you dah guna ANOVA, you nak guna post hoc test. Post hoc test apa yang you nak guna berdasarkan sama ada you punya group even ataupun tak even number. So dia banyak faktor dekat situ. You boleh merujuk kepada artikel, terbitan artikel sebagai guideline saja, tapi you tak boleh tiru bulat-bulat. Sebab tu saya kata you kena refer juga statistician. Okay, supaya itulah you pilih pemilihan statistical analysis yang betul amat penting sebab dia supaya you punya analisis data hasil kajian nanti tu valid. Bila you guna test yang tak betul, obviously you punya hasil kajian pun
Tak betul lah, tak valid. Okay, sayanglah dah buat kajian susah-susah tapi salah pilih test. Hasil kajian pun kira tak valid lah. Alright. Okay, so saya rasa itu sahaja perkongsian saya pagi ni. Maaf kalau ambil masa terlalu panjang. So yang ni saya just nak tunjukkan antara proposal writing dengan thesis dan artikel writing lah, tapi saya rasa tak perlu kot sebab tadi secara sepanjang presentation tu saya dah ada nyatakan tentang proposal dan juga thesis artikel writing. Okay, so itu saja. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Iza Nurzawani di atas perkongsian sebentar tadi. Kepada sesiapa yang ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Iza, bolehlah memasukkan di dalam ruangan komen. Saya akan bacakan soalan yang ingin ditanyakan sebentar lagi. Okey, Dr. Iza, dekat sini kita ada satu soalan dari Puan Ravi Chandriga Eturat dulu. Soalannya adalah, we need to include confounder example in our write-up. The researcher may not be aware whether the participant has referred to other references. Example, internet book, journal beside the video. Voucher prepared by the researcher. Dr. Iza boleh menjawablah soalan yang ditanyakan oleh Puan Ravi. So perlu tak kita masukkan confounder example dalam kita punya write-up? Dia boleh jadi perlu, boleh jadi tak perlu sebenarnya. Okay, tapi kita perlu prepare. Okay, kita boleh nyatakan dalam thesis bagaimana kita mengawal condition supaya kita melimitkan confounding factor tadi tu. Okay, boleh letak dalam writer artikel supaya examiner tahu kita dah ambil, kita dah take into consideration tentang confounding factor tadi tu. Kita dah ambil kira dan kita telah macam kita dah take into consideration lah tentang confounding factor. Bagaimana kita nak mengawal supaya responden kita tak ambil additional information daripada resources yang lain. Okay, supaya examiner atau pembaca jelas, okay, memberi informasi kalau kita jalankan kajian ini apa might be the confounding factor. So dia boleh beri informasi yang lebih lah kepada reader kita. Okay, so that bila dia nak replicate kita punya dia nak replicate kita punya methods ke apa, so dia pun dapat dia pun dapat dia aware lah apa confounding factor yang patut dia jaga, yang dia limitkan. Okay, it's good for you to have in your writing jugalah. Okay. Okay, Puan Rahmah. Okay, terima kasih Dr. Iza. Kita ada satu soalan lagi daripada Encik Halmi Samsudin. Iza, boleh tak end the slideshow? Okay. Okay. Okay, Dr. Iza, soalan seterusnya adalah daripada Encik Halmi Samsudin. Soalannya berbunyi, regarding the determination of sample size population, what are the most suitable methods so that our study with the related power values? Refer the previous literature review or what method is reliable? So cara kita nak menentukan the most suitable methods lah. Okay, macam saya maklumkan tadi, kita boleh buat pembacaan kita sendiri supaya kita dapat informasi. So tak adalah kita zero information tau tentang bagaimana kita boleh buat sampling method kita, apa related power value yang perlu kita lakukan. So kita perlu buat pembacaan sendiri. Tetapi saya galakkan you refer statistician sebab statistician adalah mereka yang mahir dalam bidang ni. Okay, kalau you tanya, I pun tak semua benda yang I boleh jawab tentang berkaitan dengan statistician sebab dia ada banyak faktor yang you should take into consideration sebelum you memutuskan sesuatu test, sesuatu method yang bertepatan dengan you punya
dengan you punya data yang you ada. So kalau you tanya I akan cakap the best way is you membuat bacaan you sendiri, you dapatkan dulu informasi so that you boleh melakukan perbincangan dengan statistician. So you tak mengharapkan orang kata macam one way information. Dia kena ada two way communication lah. Maksudnya you ada informasi so that you boleh buat discussion dengan statistician. Okay? Menjawab tak soalan Cik Halmi? Thank you, Doktor. Thank you. Alright. Thank you Dr. Ida. Sekarang seterusnya kita ada satu lagi soalan daripada Encik Zubair bin Sazli. Soalannya adalah, bolehkah kita menggunakan questionnaire dari internet tanpa pengetahuan pemilik tapi kita gunakan soalan tersebut dan buat perubahan sedikit dan kita not adapted form? Okay, terima kasih Cik Zubair atas soalan. So yang ni dia jadi isu juga sebenarnya sebab ada pendapat mengatakan bahawa kalau questionnaire tu dah diterbitkan dalam jurnal artikel, maksudnya dia dah willing untuk share dengan reader lah. Okay, dia dah willing untuk share dengan reader. Tapi kalau ikut protokol yang sebenarnya, walau kita ada macam saya kata tadi, kita ada systematic approach juga yang kita perlu ikut. Okay. Kalau dia dah publish, so kadang-kadang kalau you tak boleh nak contact dengan author tu sendiri, you boleh please excuse my son kat belakang ni, you boleh contact dengan pihak jurnal untuk mendapatkan kebenaran penggunaan questionnaire. So dalam erti kata lain, you tak boleh menggunakan questionnaire tanpa kebenaran daripada author maupun jurnal tu, walaupun dia dah publish. So you kena by hook or by crook, you kena dapatkan kebenaran penggunaan questionnaire. Okay, bila kata you ambil questionnaire daripada jurnal, you dah dapat kebenaran lah, permission untuk you guna, then you nak buat sedikit olahan. Bila you buat sedikit olahan, walaupun sedikit olahan dalam questionnaire, contoh dia ada 15 item, you buat olahan satu item je, you kena buat validation sekali lagi. Okay, you kena buat validation, you kena buat pilot study. Okay, sebab you dah buat olahan dah, yang dia buat validation terhadap questionnaire tu terhadap 15 item yang dia nyatakan tu, yang tu dah valid. Okay, satu lagi pendapat, bila melibatkan background populasi yang berbeza pun, you still kena buat pilot study. Contoh, questionnaire yang you ambil itu populasi dia dekat luar negara, dekat England. Okay, yang you nak buat dekat Malaysia. So terdapat perbezaan antara citizen England dengan Malaysia lah. So kalau kita refer statistician, dia cadangkan kita untuk still buat pilot study, validasi study lah, sebab melibatkan populasi yang berbeza. Okay. Menjawab ke Encik Zubair? Encik Zubair ada minta soalan. Okay. Tak boleh ya Encik Zubair, kita kena minta permission. Kena minta permission. Kalau tak daripada author pun you boleh minta permission daripada jurnal. Jurnal yang diterbitkan. Okay, boleh ya Encik Zubair? Boleh. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Dr. Iza. Perkongsian cukup bermanfaat. Diharap para peserta dapat mengambil dan menggunakan ilmu yang disampaikan dengan sebaiknya. Terima kasih Dr. Iza. Sebelum majlis pada pagi ini berakhir, dijemput Encik Syawal Marsaid selaku Presiden MSR untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan ini dipersilakan Encik Syawal.
Maafkan saya baru dapat terima berita bahawa Encik Syawal tidak dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Maaf, saya ada. Ada ke? Okey, Baru. sekejap. Okey, Sebab silakan saya Encik Syawal memberikan sepatah dua kata. okey, terima kasih Puan Pengerusi. Minta maaf tadi sebab saya ada terlibat dengan student defense proposal untuk tu secara online. Jadi ada buka dua komputer, jadi saya confuse mana satu yang panggil saya. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel Dr. Iza tentang sudi bersama kita pada pagi ini. Kepada semua yang terlibat pada pagi ini, saya tengok ada lebih 70 orang tadi, dan terima kasih juga kepada ahli jawatan kuasa MSR yang membuat cuba untuk membuat yang terbaik, dan terima kasih kepada Cik Nur Hafizah sebenarnya yang memang banyak menyumbang dalam projek ni, dan terima kasih kepada semua pada hujung minggu ni meluangkan masa bersama kita dan teruskan menyokong apa yang MSR dan juga jawatan kuasa teknikal Kementerian Kesihatan untuk membuat perancangan-perancangan dan juga menggalakkan research ni. Dan untuk pengetahuan semua, MSR juga akan menyediakan sedikit dana untuk menyokong projek-projek research di peringkat radiographers ni lah, melalui tabung yang MSR ada. Dan saya rasa itu saja daripada saya. Minta maaf saya tak boleh bercakap panjang sebab ada tugasan lain bersama saya juga sebelah ni. Okey, sekali lagi terima kasih Dr. Iza bersama kami hari ini dan semua partisipan yang terlibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syawal Mas Said. Dengan berakhirnya ucapan sebentar tadi, maka berakhirlah majlis pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada semua atas sokongan dalam menjayakan majlis ini. Sebelum bersurai, terdapat beberapa pesanan dari pihak penganjur. Yang pertama, semua peserta diminta mengisi feedback form untuk mendapatkan sijil. Peserta juga diminta mengisi feedback form training need analysis survey dan menjawab soalan sebagai pilot study. Untuk teka penulisan radiografer, sesiapa yang menjawab akan diberikan sijil. Okey, seterusnya boleh tak semua peserta onkan kamera. Kita nak ambil satu gambar untuk buat kenangan. Boleh onkan Muka kamera. berawat. Okey, onkan Muka kamera boleh. berawat. Malah nak kamera. Boleh onkan semua kamera. Kita nak ambil satu gambar pada semua peserta. Cik Muhammad. Cik Zubir, handsome. Ada lagi tak yang tak on kamera? Kita nak ambil satu gambar. Cik Hal duduk belakang sikit kamera. Sekejap ya, kita tunggu lagi. Ada beberapa peserta yang tak on camera. Ada lagi ya? Ada lagi yang tak buka ni. Ramai lagi. Diminta semua peserta on camera. Okey, boleh senyum semua, boleh senyum. Ya, kita ambil first take. 1, 2, 3. Bagi pose lain. Iza belakang sikit, Iza belakang sikit. Yeah. 1, 2, 3. Alright, cantik. Terima kasih. Terima kasih kepada semua peserta. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan video montage Radiographer for Research. Why research? Yes, I do research. How about you? Marilah kita sama-sama menyaksikan montage video.
Terima kasih semua. Terima kasih.